Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejahtera kepada Madam Long. Kami daripada Pimpinan Lupan yang terdiri pada Richard. Yang kedua, saya sendiri, Era Nasir Betiasnan. Yang ketiga adalah Joyce. Hari ini kami akan membentangkan tugasan PD bagi subjek PDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan. Oke, kita akan lihat untuk sosio budaya bagi pengenalan. Apakah maksud sosio budaya? Sosio budaya merangkumi gabungan dua aspek utama, yaitu sosial, hubungan manusia dalam masyarakat. Yang kedua adalah budaya, cara hidup sesuatu masyarakat. Next, mari kita lihat untuk konsep sosio budaya. Sosio budaya ialah cara manusia hidup, berfikir, berinteraksi, dan mengamalkan budaya dalam masyarakat. Bagi konsep sosio budaya, ia pecah kepada 7 jenis konsep. Yang pertama adalah budaya, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah nilai, yang keempat norma, yang kelima sosialisasi, yang keenam identiti budaya, dan yang ketujuh adalah kepelbagaian budaya. Mari kita lihat untuk konsep yang pertama adalah budaya. Budaya ialah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, pakaian tradisional, makanan, dan juga bahasa. Sebagai contoh yang lebih dekat yaitu saya sendiri. Pakaian yang saya pakai sekarang ini adalah baju kurung. Jadi ini merupakan pakaian tradisional kami. Setiap kali kami menyambut Hari Raya Aidilfitri, bagi kaum wanita adalah digalakkan untuk memakai baju kurung. Manakala untuk kaum lelaki adalah baju Melayu serta sangkar. Itu adalah contoh-contoh pakaian tradisional kami. Bagi makanan, makanan yang dihidangkan setiap kali kami menyambut Hari Raya Aidilfitri. Yang wajib, yang pertama adalah ketupat, yang kedua lemang, yang ketiga rendang, dan juga kari ayam, dan sebagainya. Jadi itulah makanan yang sering dihidangkan sempena Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana pula dengan bahasa? Bahasa, sebagai contoh saya ini berbahasa Melayu, jadi bahasa yang digunakan atau bahasa ibunda yang digunakan di Vietnam adalah bahasa Melayu. Kita bagi contoh yang lain, kalau individu tersebut berbangsa Iban, sudah semestinya bahasa yang digunakan di rumah, bahasa ibunda di rumah itu adalah bahasa Iban. Itu adalah contoh konsep budaya. Kita pergi kepada konsep masyarakat, sekumpulan individu yang hidup bersama dan berkongsi budaya yang sama. Ini dapat kita lihat di sekolah. Seperti yang kita tahu, di sekolah ada berbagai jenis bangsa dan juga etnik. Jadi, masyarakat di sekolah ini, walaupun dia terdiri dari berbagai jenis bangsa dan agama, mereka hidup di tempat yang sama. Maksudnya, mereka tinggal di tempat yang sama, itu di sekolah. Infrastruktur yang sama. Mereka berinteraksi, mereka berbincang, mereka berkongsi ide di tempat yang sama. Itu adalah salah satu contoh konsep sosial budaya yang ditunjukkan dalam masyarakat. Oke, kita pergi ke konsep yang ketiga, nilai. Kepercayaan tentang apa yang dianggap baik ataupun buruk. Oke, untuk ini adalah sosial budaya ini adalah di mana setiap individu berfikir dan berinteraksi dan memakan budaya dalam masyarakat. Jadi, walaupun kita terdiri daripada berbagai jenis kaum dan juga bangsa, kita tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Kita belajar nilai-nilai mulia. Di sekolah, selalu ada pendidikan moral. Jadi di sana ada nilai yang telah diterapkan oleh guru-guru dan juga rakan-rakan. Di mana kita mestilah bersifat jujur, kita bisa tolong menolong, dan kita bisa hormat antara guru dan juga murid. Selain itu juga kita mestilah saling bantu-bantu. Tak kisahlah dia individu tersebut berbangsa Iban, berbangsa Melayu, Cina kan. Nilai mulia itu mesti diterapkan di mana semua rakyat Malaysia haruslah hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa ataupun agama. Itu adalah contoh-contoh konsep bagi nilai. Kita akan lihat bagi konsep norma. Peraturan ataupun tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya bercakap sopan. Yang kedua beratur. Okey, bercakap sopan. Ketika kita bercakap dengan guru ataupun bercakap dengan rakan-rakan, kita ada sifat yang
bercakap sopan, iaitu kita rendahkan kita punya suara ketika berinteraksi dengan rakan-rakan. Kalau contoh kita berinteraksi dengan guru, ada nilai hormat kepada guru itu, kita bercakap sopan. Sebagai contoh, terima kasih cikgu, selamat pagi, dan sebagainya. Malah di sekolah itu kita juga terapkan di mana kita jumpa rakan-rakan kita semua, kita akan mengucapkan apa kabar, selamat pagi. Itulah contoh-contoh normal. Oke, bagi yang beratur kita boleh lihat kalau kita pergi beli barang di kantin sekolah, kita individu beli barang tersebut, amalan beratur ini lipat akan diterapkan. Kerana kita tidak boleh memotong barisan tersebut. Memang tidak. Kita akan lihat bagaimana masyarakat itu berbaris menunggu giliran. Jadi peraturan atau tingkah laku tersebut akan diterima dalam masyarakat. Apa akan jadi kalau guru tersebut melanggar peraturan itu? Jadi sikap itu atau norma itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu adalah jadi sosial budaya ini adalah cara di mana manusia itu berfikir, berinteraksi dan mengamalkan budaya dalam masyarakat untuk mengelakkan perselisihan paham. Oke, kita akan teruskan bagi konsep yang kelima, yaitu sosialisasi. Bagi sosialisasi adalah proses mempelajari budaya dan nilai masyarakat sejak kecil. Sebagai contoh, ibu akan mengajak mengadap. Contoh adab yang telah ditetapkan ilmu. Kita boleh lihat adab ketika makan. Ketika makan kita tidak boleh bermain atau apa kan. Jadi ibu akan mengajar bagaimana untuk makan dengan sopan. Makan sopan, pegang, cuci tangan dahulu sebelum makan, lepas makan kita cuci pinggan sendiri. Itulah contoh adab. Contoh adab yang kedua adalah bersalam-salaman dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kalau ibu bapa membawa anak-anak mereka pergi ke jumpa ke rumah saudara Naam, ibu bapa akan mengajak anak untuk salam dengan ahli keluarga mereka ataupun saudara mereka supaya mereka lebih hormat menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Itu adalah contoh ibu yang menerapkan nilai-nilai sejak kecil. Walaupun saya sendiri, waktu saya kecil, ibu bapa saya akan menerapkan tentang kepentingannya solat lima waktu. Jadi, benda itu akan dibawa sampai saya dewasa ini, dimana saya menerapkan nilai tersebut. Oke, kita pergi ke contoh yang keenam adalah identiti budaya. Identiti budaya adalah ciri-ciri yang membedakan sesuatu masyarakat dengan masyarakat lain. Ada contohnya bahasa, ada rasam. Mana kita tahu, ada rasam setiap bangsa adalah berlainan. Sebagai contoh, bagi Majlis Kerenang, untuk berbangsa Melayu, mereka ada merisik, atas merisik, kita ada ketika, lepas itu bersanding, dan sebagainya. Dan ini juga berlaku untuk yang berbangsa Iban, di mana mereka juga ada merisik, mereka juga ada bersanding, dan juga ada nikah. Cuma caranya berbeza sedikit mengikut adat resam bangsa tersendiri. Manakala untuk bahasa, setiap individu di Malaysia ini mereka pakai bahasa mereka sendiri. Bahasa Iban, kita ada bahasa Kayan, bahasa Lembawan, Labit. Jadi itulah contoh-contoh identiti individu tersebut. Okay? Kita akan pergi ke konsep yang ketujuh, yaitu kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya adalah kewujudan pelbagai budaya dalam satu masyarakat. Contohnya di Malaysia, Melayu, Cina, India. Manakala di Sarawak, kita ada Iban, kita ada Kayan, Kenyat, kita ada Kedayan, dan sebagainya. Manakala Sabah, kita ada Dusun, kita ada Kadazan Dusun, kita ada Bungus, kita ada Bajau. Jadi di Malaysia ada pelbagai jenis bangsa dan juga etnik yang ada di Malaysia. Jadi kita mesti saling menerima setiap masyarakat itu tanpa mengira dia punya bangsa ataupun kaum. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yaitu Jas. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Mendello. Saya akan sambung membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi sosial budaya di sekolah. Faktor pertama ialah bahasa. Di Malaysia, murid datang daripada pelbagai latar belakang.
bahasa ibunda seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini menyebabkan wujudnya perbezaan komunikasi dalam bilik darjah. Murid yang kurang menguasai bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu, akan menghadapi kesukaran untuk memahami arahan guru, kurang keyakinan untuk berinteraksi, dan berisiko ketinggalan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, murid yang tidak fasih bahasa Melayu mungkin tidak memahami arahan mudah seperti sila buka buku muka surat 25, lalu menyebabkan mereka keliru dan tidak dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta menggabungkan penggunaan bahasa bantu visual bagi membantu pemahaman murid. Seterusnya, faktor kedua ialah status sosioekonomi keluarga. Status sosioekonomi merujukkan kepada tahap pendapatan dan taraf hidup keluarga murid. Perbezaan ini mempengaruhi akses murid kepada bahan pembelajaran, kemudahan ICT dan peluang mengikuti tuition. Murid daripada golongan berpendapatan rendah seperti B40 biasanya mempunyai akses yang terhad kepada gadget, tidak mempunyai ruang belajar yang selesa dan kurang peluang untuk mendapatkan bantuan tambahan seperti tuition. Sebaliknya, murid daripada golongan berpendapatan tinggi seperti T20 lebih mudah mendapat akses kepada teknologi, mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memperoleh pelbagai sumber pembelajaran tambahan. Sebagai contoh, murid B40 mungkin tiada mempunyai komputer sendiri dan menghadapi kesukaran mengikuti pembelajaran dalam talian berbanding dengan murid T20. Oleh itu, guru perlu peka terhadap situasi ini dengan menyediakan bahan pembelajaran yang inklusif dan memastikan semua murid mendapat peluang yang sama. Seterusnya, faktor ketiga yang mempengaruhi sosiobudaya di sekolah ialah agama dan kepercayaan. Dalam kalangan murid, terdapat kepelbagaian agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha yang membawa kepada perbezaan amalan, pantang larang serta nilai moral. Perbezaan ini turut mempengaruhi aktiviti di sekolah, termasuklah pemilihan makanan di kantin dan pelaksanaan program sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah perlu menyediakan pilihan makanan yang halal ataupun vegetarian bagi memenuhi keperluan murid yang berbeza agama. Selain itu, program sekolah seperti sambutan perayaan juga perlu dilaksanakan dengan penuh rasa hormat terhadap semua agama. Keadaan ini menunjukkan bahawa aspek agama dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran sekolah yang harmoni dan saling menghormati. Oleh itu, guru perlu peka dan sensitif terhadap keperluan agama murid agar tiada pihak yang tersisih. Faktor keempat ialah budaya dan adat resam. Setiap murid datang daripada latar belakang budaya yang berbeza seperti budaya Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak. Perbezaan ini mempengaruhi cara didikan dalam keluarga serta tingkah laku murid di sekolah. Sebagai contoh, setengah budaya menekankan kepatuhan dan kecemerlangan, manakala yang lain lebih menekankan nilai kekeluargaan, kesopanan atau semangat komuniti. Perbezaan ini boleh dilihat dalam cara murid berkomunikasi dengan guru dan rakan-rakan. Ada murid yang lebih berani bersuara, manakala ada juga yang lebih sopan dan pendiam. Dalam situasi ini, guru perlu memahami latar belakang budaya murid
supaya dapat berinteraksi dengan lebih berkesan dan penuh hormat. Sebagai contoh, guru boleh membimbing murid untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai dalam konteks sekolah tanpa menafikan nilai budaya mereka. Kepelbagaian sosial budaya sememangnya memberikan kekayaan kepada masyarakat. Namun, jika tidak diurus dengan baik, ia boleh membawa kepada ketidaksamaan dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam pendidikan. Isu pertama ialah ketidaksamaan peluang pendidikan. Dalam hal ini, murid daripada latar belakang sosioekonomi rendah sering menghadapi kekangan seperti kekurangan akses kepada kelas tambahan, peranti digital dan kemudahan internet. Keadaan ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran berbanding dengan rakan sebagainya yang lebih berkemampuan. Kesannya, wujud jurang pencapaian akademik antara murid di mana ada yang mampu mencapai prestasi cemerlang manakala yang lain terus tercicir. Oleh itu, pendidikan yang adil dan saksama amat penting bagi memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Seterusnya, isu kedua ialah diskriminasi dan stereotip. Diskriminasi berlaku apabila terdapat layanan yang tidak adil terhadap individu atau kumpulan tertentu sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, wujud pandangan negatif seperti menganggap sesuatu kaum atau kelas sosial itu kurang pandai atau miskin. Stereotip sebegini boleh menjejaskan keyakinan diri murid dan menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar. Sebaiknya, pendekatan yang adil dan inklusif perlu diamalkan dengan memberi peluang yang sama kepada semua murid serta menghormati perbezaan yang wujud. Selain itu, jurang pencapaian akademik berlaku kerana murid datang daripada latar belakang yang berbeza. Perbezaan dari segi sokongan keluarga, akses kepada sumber dan persekitaran menyebabkan tahap pencapaian mereka tidak sama. Oleh itu, sokongan daripada guru dan ibu bapa amat penting untuk membantu murid mencapai potensi mereka. Isu keempat adalah masalah komunikasi dan integrasi sosial berlaku apabila terdapat halangan bahasa antara murid. Keadaan ini menyebabkan kurang interaksi dan boleh menjejaskan perpaduan dalam bilik darjah. Namun, komunikasi yang lebih baik dapat memupuk kefahaman, kerjasama dan hubungan yang lebih erat. Oleh itu, semua pihak khususnya guru perlu memainkan peranan penting dengan mengamalkan nilai keadilan, inklusif dan saling menghormati bagi memastikan setiap murid dapat peluang pendidikan yang sama serta mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Bridget. Baik, bagi slide ini saya akan menerangkan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dari aspek pribadi. Pertama sekali, guru berperanan sebagai role model kepada murid. Ini bermaksud segala tingkah laku guru, percakapan dan sikap guru akan menjadi contoh kepada murid. Oleh itu, guru perlu sentiasa menunjukkan sikap adil, menghormati semua murid dan tidak bersikap bias tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Selain itu, guru juga perlu mempunyai empati terhadap murid. Empati ini penting kerana setiap murid datang daripada latar belakang yang berbeza. Ada murid yang mungkin kurang berkeyakinan, ada yang menghadapi masalah keluarga dan ada juga yang berbeza daripada segi budaya. Jadi, guru perlu memahami keadaan ini dan melayan semua murid dengan penuh keprihatinan dan hormat. Sebagai contoh, guru melayan semua murid secara saksama, tanpa pilih kasih dan menggunakan bahasa yang sopan serta menghormati budaya murid. Ini menunjukkan bahawa guru menghargai kepelbagaian yang wujud di dalam kelas. Dari segi hujah, murid sebenarnya cenderung meniru tingkah laku guru.
Apabila guru menunjukkan sikap positif seperti hormat dan toleransi, murid juga akan mengikut tingkah laku tersebut secara tidak langsung. Akhir sekali, impaknya ialah akan wujud nilai hormat dan toleransi dalam kalangan murid. Seterusnya, mewujudkan suasana kelas yang harmoni dan selesa untuk belajar. Kesimpulannya, peranan guru dari aspek pribadi sangat penting kerana ia menjadi asas kepada pembentukan sasiah dan perpaduan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan guru dari aspek profesion. Sebagai seorang guru profesional, tanggungjawab utama bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga mengintegrasikan nilai perpaduan dalam PDP. Ini bermaksud guru perlu memasukkan nilai seperti hormat, toleransi dan kerjasama dalam setiap aktiviti pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu merancang aktiviti yang bercampur kaum dan bersifat inklusif. Ini penting supaya murid dapat berinteraksi dengan rakan daripada latar belakang yang berbeza dan belajar memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan aktiviti seperti think, pair, share secara campuran kaum di mana murid bekerjasama dan berkongsi idea. Selain itu, guru juga boleh mengadakan perbincangan tentang kepelbagaian budaya dalam konteks subjek yang diajar, di mana murid berbincang tentang budaya, adat resam, perayaan dan cara hidup masyarakat pelbagai kaum dalam konteks mata pelajaran. Dari segi hujah, PDP yang inklusif membantu murid memahami dan menerima perbezaan. Murid akan belajar untuk menghormati pandangan orang lain serta membina sikap terbuka. Selain itu, interaksi dalam aktiviti berkumpulan juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama di antara murid. Akhir sekali, impaknya ialah murid dapat belajar dalam suasana harmoni dan saling menghormati sekaligus mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kesimpulannya, peranan guru dari aspek profesion sangat penting dalam memastikan PDP bukan sahaja berfokus kepada akademik tetapi juga membina perpaduan dalam kalangan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan guru dari aspek amalan dan tingkah laku. Dalam aspek ini, guru memainkan peranan penting dalam menggalakkan kerjasama dan komunikasi yang aktif, positif dalam kalangan murid. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti berkumpulan yang memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan saling membantu di antara satu sama lain. Selain itu, guru juga perlu mengawal isu buli, diskriminasi dan stereotip dalam bilik darjah. Ini sangat penting kerana isu-isu ini boleh menjejaskan emosi dan keyakinan murid. Sebagai contoh, guru boleh meminta murid membantu rakan yang lemah dan pada masa yang sama menegur murid yang mengejek rakan lain supaya tingkah laku negatif dapat dielakkan. Dari segi hujah, interaksi sosial yang positif akan membentuk persekitaran pembelajaran yang selamat dan inklusif. Apabila murid merasa dihargai, mereka akan lebih yakin untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu, suasana kelas yang positif juga membantu murid membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Akhir sekali, impaknya ialah dapat meningkatkan keyakinan dan penglibatan murid secara mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan harmoni. Kesimpulannya, amalan dan tingkah laku guru sangat mempengaruhi persekitaran sosial dan perkembangan sasiah murid. Sebagai kesimpulan, kepelbagaian sosial budaya memberi implikasi yang besar terhadap pendidikan dan interaksi murid di sekolah. Dalam hal ini,
Guru memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi yang membentuk perpaduan dan nilai sosial murid melalui PDP yang inklusif. Sekiranya kepelbagaian ini tidak diurus dengan baik, ia boleh menyebabkan ketidaksamaan dan konflik dalam kalangan murid. Namun, dengan peranan guru yang efektif, kita dapat mewujudkan kelas yang inklusif, harmoni dan kondusif. Hasilnya, murid akan dapat menghormati kepelbagaian, mewujudkan interaksi sosial yang positif, dan belajar dalam persekitaran yang selamat serta bersatu. Akhir sekali, kita perlu memahami bahawa pendidikan bukan sahaja sekadar akademik, tetapi juga ia membentuk nilai, sikap dan perpaduan dalam diri murid. Oleh itu, peranan guru amat penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga berakhlak dan bersatu padu. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga kita dapat bersama-sama membina perpaduan melalui